bosan lah. Nak buat apa hari ni? Ada tab. Apa kata kita main game? Game GTA. Ya. Nas. Kau tengok buat apa? Kita punya assignment dah dekat, nak final dah lagi. Kau nasyid main phone je. Tolonglah Nas. Alah, Syakir, relax lah dulu. Kita main game dulu. Tak payahlah asyik tablet lah, phone lah. Kau asyik kerja. Buat kerja lah Nas. Exam nanti tak apa. Layan dulu. Tak elok tu Nas. Kau tahu tak keburukan dia? Kau asyik ketagih sangat dengan tablet tu lah, inilah, phone lah. Tak boleh tu Nas. Nanti kau nak uruskan masa pun tak boleh tu Nas. Nanti aku study lah. Awal lagi. Exam pun lambat lagi. Aduh, aku penat lah. Jalan Nas. Aduh, siapa pula call ni? Hello? Hello, Assalamualaikum Nazrul. Ikin, kenapa? Aku nak tanya ni, hang dah siap ke assignment report final? Sebab kita nak kena submit dah. Assignment? Mana ada? Aku tak siap lagi lah. Hang tak siap lagi ke? Hentak dah due date malam ni. Hang ni malik lah, ish. Malam ni? Mana siap lagi? Alamak. Macam mana ni? Dah main game lagi, kerja tak siap. Dah apa dah. Duduklah. Matilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerangkan pengenalan tentang tajuk yang kami pilih, iaitu penghayatan dan pemantapan aplikasi ICT dalam membentuk akhlak pelajar di UiTM Kedah, berpandukan perspektif etika dan peradaban. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Sebenarnya, teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon mudah alih, fax, telegram dan sebagainya. Dengan itu, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah memberi banyak kelebihan kepada golongan belia, terutamanya dalam kalangan pelajar di UiTM Kedah. Antaranya, dapat memudahkan para pelajar mencari maklumat tentang tugasan mereka seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Selain itu, memudahkan para pelajar untuk berkomunikasi. Terdapat banyak laman sosial yang popular di kalangan remaja masa kini seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Di samping itu, membolehkan para belia untuk menjual barangan atau produk mereka. Media sosial dapat dijadikan medium untuk para pelajar menjaga pendapatan. Malah terdapat usahawan muda dalam kalangan belia. Akhir sekali, memudahkan graduan mengisi borang pekerjaan sama ada di sektor kerajaan atau swasta. Kesimpulannya, teknologi maklumat dan komunikasi ini boleh memberi kesan positif kepada golongan belia sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Seterusnya saya akan sambung untuk objektif kajian. Jadi terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti
sama ada para pelajar UiTM Kedah mengamalkan penggunaan aplikasi ICT dengan sebaiknya untuk memberi manfaat kepada gaya kehidupan seharian. Objektif yang kedua adalah untuk menganalisis tentang keburukan dan kebaikan penggunaan teknologi aplikasi ICT melalui cara penggunaan yang diamalkan oleh para pelajar UiTM Kedah dalam kehidupan seharian. Dan objektif kajian yang ketiga adalah untuk merumuskan penambahbaikan dalam cadangan tentang pengetahuan dan cara penggunaan para pelajar UiTM Kedah berkenaan teknologi aplikasi ICT dalam kehidupan seharian mereka. Terima kasih saudara Syakif atas penjelasan objektif kajian sebentar tadi. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan isi selanjutnya, iaitu sorotan karya. Dalam era ledakan maklumat ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau aplikasi ICT amat penting dalam kehidupan seharian manusia. Kemajuan ICT ini mendatangkan banyak manfaat kepada individu, pelajar, masyarakat dan negara. Terdapat pelbagai karya lepas yang telah dikaji bagi mengetahui tentang faktor, kesan dan punca terhadap aplikasi ICT dalam kalangan pelajar UiTM Kedah. Sorotan yang pertama ialah telah dinyatakan dalam sebuah artikel ditulis oleh Nur Aisyah Kamaluddin pada tahun 2022 menyebutkan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau aplikasi ICT dalam bidang pendidikan terhadap kalangan pelajar. Dengan menggunakan aplikasi ICT atau teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran lebih interaktif dan menarik, memberi ruang kepada pelajar untuk menerka dan menghasilkan pengetahuan serta idea baharu di samping dapat meningkatkan kemahiran kepada guru untuk mengurus dan menyediakan bahan pengajaran yang lebih interaktif. Sorotan yang kedua pula, seorang penulis artikel Nur Adila binti Aziz pada tahun 2019 menyebutkan tentang impak pendidikan berdasarkan teknologi terhadap peningkatan prestasi pelajar. Penggunaan streaming video dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberi banyak manfaat dan kebaikan kerana ia dapat menggalakkan pelibatan yang aktif, kolaboratif dan juga dapat berinteraksi antara pensyarah dan pelajar. Terima kasih saudara Nasrul. Jadi hal ini juga disokong oleh sorotan karya yang ketiga melalui artikel yang diterbitkan pada tahun 2011. Zafir bin Hassan menyatakan teknologi maklumat ini adalah selaras dengan matlamat Islam untuk membawa manusia kepada kebaikan dan memberi petunjuk. Media sosial juga menjadi medium dakwah pada masa kini seiring dengan peredaran zaman yang semakin maju. Selain itu, karya oleh Zazin et al. Dan Muhammad Nawi yang diterbitkan pada tahun 2019 dan 2020 juga bersetuju bahawa penggunaan media sosial sebagai medium pembelajaran Islam yang relevan kepada generasi masa kini yang mudah terdedah dan terpengaruh dengan perkembangan pesat media sosial berbanding menggunakan kaedah pendidikan tradisional semata. Terima kasih saudara Syakif di atas perujahannya sebentar tadi. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan isi selanjutnya, iaitu sorotan karya. Sorotan karya yang kelima ialah telah dinyatakan dalam sebuah artikel ditulis oleh Sharifah Abdul Ghani melalui artikel beliau yang diterbitkan pada Mac 2017. Beliau menyebutkan impak teknologi maklumat ini walau bagaimanapun menyumbang kepada kesan negatif terutamanya kepada golongan belia, seperti contoh para pelajar akan terdedah kepada risiko menjadi bangsa jenayah cyber jika tidak mengawal penggunaan teknologi maklumat sebaiknya. Antara contoh jenayah cyber yang kerap berlaku ialah penipuan secara online, pengubahsuaian ke atas program ataupun sistem, pencurian maklumat, pengintipan, judi cyber, penyebaran virus dan mail spam, pengodam, malah juga pornografi turut menjadi contoh kepada jenayah cyber yang sering berlaku di kalangan pelajar. Yadwana Aris, Nur Aini Abdul Raub dan Muhammad Fadil Ahmad Syukur menyebutkan tentang penggunaan ICT yang jika disalahgunakan pastinya akan menyebabkan golongan belia ini akan cenderung untuk mengalami ketagihan dengan penggunaan teknologi maklumat dan menyebabkan keseronokan yang melampau tanpa berpandukan syariat Islam. Justeru, perkara ini akan memberi kesan yang buruk kerana akan menyebabkan gangguan psikologi dan mental para pelajar dan boleh menyebabkan para pelajar mengabaikan tanggungjawab mereka serta menimbulkan ketidakharmonian di dalam sebuah masyarakat secara majmuk
dan akan menjejaskan kualiti hidup yang tidak sejahtera. Secara keseluruhannya, kajian menunjukkan penghayatan dan pemantapan aplikasi ICT boleh memberi impak positif kepada akhlak pelajar UiTM Kedah, tidak kira bangsa atau agama. Seterusnya, metodologi yang digunakan oleh kami amat sesuai untuk menerangkan dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang kukuh bagi menyokong hasil kajian kami. Terdapat beberapa kaedah atau cara yang digunakan oleh kami untuk menjalankan penyelidikan yang efektif. Antaranya adalah kaedah reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan pemerhatian. Untuk reka bentuk kajian, penilaian ini dilakukan setelah responden selesai menjawab seborang soal sidik yang diedarkan melalui Google Form. Kemudian kami menggunakan kaedah pengumpulan data. Kaedah ini digunakan oleh kami bagi menjalankan kajian yang sistematik. Setiap pernyataan dalam soal selidik adalah sama kepada semua responden. Kaedah soal selidik dapat memudahkan kami memperoleh data berbanding kaedah-kaedah yang lain supaya menjawab persoalan kajian yang telah diberikan. Soalan kajian ini membantu untuk memperoleh maklumat bagi mencapai objektif kajian. Baik. Selain daripada kaedah-kaedah yang dinyatakan tadi, kami juga boleh mendapatkan data melalui penilaian dan pemerhatian pekaji sendiri di kawasan kajian. Berdasarkan pemerhatian juga, kami dapat melihat sendiri bentuk-bentuk permasalahan yang wujud dalam proses penghayatan dan pemantapan teknologi aplikasi ICT dalam membentuk akhlak seharian mereka serta membalas responden. Kesimpulannya, berdasarkan penerangan yang terperinci yang telah kami nyatakan sebentar tadi, kami telah berusaha untuk mengikuti metodologi dan prosedur yang telah digariskan dengan sebaik mungkin. Ini adalah untuk memastikan kajian yang dijalankan ini mencapai objektif yang telah digariskan. Di dalam dapatan kajian yang telah kami jalankan, beberapa analisa data yang telah diperoleh telah memaparkan hasil penemuan kajian yang mana yang telah dijalankan melalui soal selidik yang telah diisi oleh 50 responden merangkumi para pelajar UiTM Kedah. Yang pertama, kami mendapati bahawa 50 responden, seramai 23 orang adalah responden wanita dengan peratusan sebanyak 46%, manakala baki 27 orang iaitu 54% adalah responden lelaki. Seterusnya, umur para responden didapati seramai 27 orang pelajar terdiri daripada golongan yang berumur 22 hingga 24 tahun dengan peratusan sebanyak 54%. Selain itu, kaum responden terdiri daripada 45 orang kaum Melayu iaitu sebanyak 90%, manakala baki hanya 5 orang sahaja iaitu 10% adalah kaum Sabah, Sarawak, Bumiputera. Hasil kajian juga mendapati para responden terdiri daripada beberapa kod program, terutamanya kod program khusus BA2 Forces BA246 iaitu seramai 36 orang dengan peratusan sebanyak 72%. Seterusnya, saya akan menerangkan lagi tentang dapatan kajian selanjutnya yang digunakan oleh kami untuk mengetahui maklumat responden berkaitan semester. Berdasarkan Rajah 4, pelajar UiTM Kedah yang telah mengisi kajian soal selidik merupakan pelajar dari beberapa semester, di antara semester 1 hingga semester 8. Hasil dari 50 orang responden, separuh daripada keseluruhan data merupakan pelajar dari semester 4 dengan bilangan 25 orang responden, 50%. Diikuti dengan bilangan kedua tertinggi iaitu pelajar dari semester 3 dengan bilangan 17 orang responden, 34%. Manakala pelajar dari semester 1 dan semester 6 mempunyai bilangan yang sama banyak iaitu seramai 3 orang responden, 6%, dan diikuti oleh pelajar dari semester 2 dan semester 5 yang mempunyai bilangan masing-masing hanya 1 orang responden, 2%. Selain itu, peranti pelajar seterusnya di dalam Rajah 5 menunjukkan bilangan dan jenis peranti yang dimiliki oleh responden. Hasil dapatan kajian menunjukkan bilangan pelajar yang mempunyai peranti jenis telefon pintar adalah 100%, yang bermakna kesemua 50 orang pelajar yang telah menjawab soal selidik mempunyai telefon pintar. Manakala untuk jenis peranti seterusnya ialah jam tangan pintar dan komputer peribadi yang mempunyai bilangan yang sama banyak iaitu masing-masing dengan hanya bilangan 2 orang pelajar sahaja. Mempunyai peranti jenis tersebut iaitu hanya sebanyak 4% dari keseluruhan bilangan responden. Selain itu, peranti jenis tablet mempunyai bilangan kedua tertinggi dimiliki oleh pelajar UiTM Kedah dengan jumlah
32 orang responden 64%, dan diikuti oleh peranti jenis komputer riba dengan jumlah 30 orang responden 60%. Seterusnya, perbelanjaan bil bulanan. Rajah 8 menunjukkan data pembelanjaan bil pelan data internet secara bulanan bagi penggunaan telefon pintar yang dimiliki oleh pelajar UiTM Kedah. Hasil data dari kajian soal selidik yang telah dijalankan, seramai 24 orang pelajar UiTM Kedah membelanjakan bil bulanan antara RM41 sehingga RM60 sebulan dengan peratusan sebanyak 48%. Manakala 3 orang pelajar bersama dengan 6% membelanjakan RM81 sehingga 100 bulan. Manakala bagi purata penggunaan telefon pintar harian, Rajah 9 menunjukkan tempoh masa secara purata dalam sehari yang telah diluangkan oleh pelajar UiTM Kedah pada telefon pintar milik mereka. Hasil dapatan kajian yang telah dilakukan mendapati bahawa seramai 25 orang pelajar bersamaan dengan 50% telah menghabiskan masa mereka selama 11 hingga 13 jam sehari secara purata ketika menggunakan telefon pintar milik mereka, dan hanya 1 orang pelajar bersama dengan 2% yang meluangkan masa antara 2 hingga 4 jam penggunaan telefon pintar seharian. Hasil dapatan daripada kajian yang telah dijalankan, pengkaji ingin mencadangkan supaya kajian yang lebih terperinci dan mendalam berkaitan penghayatan dan pemantapan aplikasi ICT dalam membentuk akhlak pelajar UiTM Kedah. Hal ini adalah kerana terdapat pelbagai kelebihan dan manfaat ketika melaksanakan tugasan melalui kajian soal selidik ini. Selain itu, para pengkaji juga mencadangkan agar pihak pengurusan UiTM Kedah terutamanya mempergiatkan pelbagai aktiviti seperti ceramah dan kempen kepada para pelajar berkaitan kelebihan penghayatan dan pemantapan aplikasi ICT dalam membentuk akhlak pelajar UiTM Kedah berpandukan perspektif etika dan peradaban. Akhir sekali, rumusan yang kami dapat rumuskan untuk kajian kami ini ialah kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada para pelajar UiTM Kedah mengamalkan penggunaan aplikasi ICT dengan sebaiknya untuk memberi manfaat kepada gaya kehidupan seharian para pelajar ataupun tidak. Seterusnya, kajian ini juga telah membuat rumusan berkaitan tentang penambahbaikan dalam cadangan tentang pengetahuan dan cara penggunaan para pelajar UiTM Kedah berkenaan teknologi aplikasi ICT dalam kehidupan seharian mereka. Bukan itu sahaja, kajian yang dijalankan mendapati bahawa pengetahuan para pelajar UiTM Kedah terhadap penghayatan dan pemantapan teknologi aplikasi ICT dalam membentuk akhlak seharian mereka berjaya mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Majoriti bilangan responden mencatatkan penyataan dan peratusan yang paling tinggi ialah penyataan setuju dengan pengetahuan terhadap penghayatan dan pemantapan teknologi aplikasi ICT dalam membentuk akhlak seharian mereka. Terima kasih saudara Ashikin. Aku tak share lagi lah. Okey lah. Itu je? Ya. Jar, iaitu apa iaitu pula dah bukan. Alamak, siapa kau ni? Teruskan je. Kau Teruskan lah. Oh. ini orang lain. Siapa pula? Betul lah Aimil. Aimil lah. Aimil lah housemate. Oh, Housemate kalau aku jawab select je. slide lah. Biar kita buka. Aduh, okay. Seterusnya, para umur. Bukan. Mana?